wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi, tuan penduduk, Tuan Zainuddin, itu juga Tuan Nazir. Tuan Nazir hari ini lengkap bersampin sepasang ini. Kalau saya tahu boleh geng teman pakai sekali kan. Tak tahu kan. Pakai selamba. Terima kasih banyak kerana memulakan majlis. Sebab selagi tak mula orang berebut ambil gambar depan ni. Heran betul aku. Depan muka ambil gambar. La ilaha illallah. Cuba bawa bersabar dulu kan. Tak nyompek-nyompek ambil gambar kan. Begitu juga jawatankuasa KRT semua, satuan penduduk yang telah berlumus tungkus untuk memastikan program ni berlangsung dengan jayanya. Berlumus tungkus lagi teruk daripada betul-betul lumus. Jadi kepada pengurusi majlis, lain kali kalau nak sebut biodata, minta dengan PA saya. Jangan percaya dengan dalam internet ni. Kampung Air Dedali, Batu Kike, Jempol, Negeri Sembilan. Kalau dia sebut je Kampung Air Dedali, Jempol, terus tak ada Batu Kike, mana saya tahu dia ambil kat Wikipedia. Memang tak tepat. Tarikh lahir lagi lah sensitif, jangan sebut. Kan? Dan saya memang lahir kat sana. Kemudian saya membesar di Seremban. Dan di sini bukanlah tempat yang asing bagi saya. Banyak kali jugalah di Rawang ni, kat masjid pun benar kan? Benar. Masjid Pro 2 pun benar kan? Jadi hari ni dapat jumpa dan terima kasih lah. Malam ni ramai betul saya tengok. Tak kurang 25,000 orang ni saya tengok. Saya kira yang tiket terdesak pun ada tu yang kat Tetika tu kan. Tu tiket terdesak kan. Terima kasih banyak lah kerana hadir pada malam ini. Inilah semangat yang kita nak, semangat yang kita nak bila menyokong program-program yang dilaksanakan. Inilah masanya kita bermasyarakat. Dan tajuk kita malam ni berkaitan dengan kejiranan, hidup berjiran dan juga keluarga bahagia. Dua-dua ada malam ni. Dan bila sebut tentang ini, kita tengok sebab apa masyarakat hari ini semakin lama semakin, orang kata, berlumba-lumba untuk buat sharing. Macam ambil gambar tadi lah kan. Dia berlumba-lumba nak tunjuk ke orang dia yang paling awal kali ambil gambar sama serbat ni. Macam tu lah, nak share dengan orang biar orang tahu, tengok ni gambar siapa. Lepas tu orang komen lah, untunglah kau. Macam tu lah kan. Dia nak orang komen macam tu, puas hati dia. Tetapi perasaannya tak sama berbanding dengan orang yang betul-betul bersahabat, yang betul-betul berjumpa, betul-betul berkenal-kenalan. Itu sebab tak macam dulu. Tak, saya bukan salahkan. Yang ambil kami lah, ambil tadi okey lah tu kan. Maksud saya, sekarang ni masyarakat berlumba-lumba share. Kononnya dia bergotong royong, kononnya dia bermasyarakat, tapi hakikatnya tak. Macam dulu lah, kalau ingat waktu PKP kan, orang nak pergi semayang pun kena buat permohonan, isi borang online, siapa yang lulus untuk semayang Jumaat. Lepas tu dia pun tulis, alhamdulillah, siap tunjuk screenshot, share dekat dalam media sosial dia, permohonan untuk solat Jumaat hari ni lulus. Dia siap tulis bawah tu, alhamdulillah, dapat juga aku kembali ke rumahmu ya Allah. Tapi tak pergi. Masalahnya berapa ramai kan yang lulus tapi tak pergi masjid. Berapa ramai. Itulah dilema. Dia seolah-olah berlumba nak tunjuk dengan orang. Dia lah paling kuat sekali gotong royong hari itu. Wahal dia gambar pegang cangkul tu, menyangkulnya tak, pegang je cangkul tu. Tapi tunjuk kat semua orang, dia yang paling penat sekali. Akhirnya yang bergotong royong orang yang sama je. Akhirnya orang yang bermasyarakat pun orang yang sama je. Bila kenui kenara ni, tak kurang orang yang komplain. Apa benda jamuan macam ni? Komplain pandai, menyumbang tak nak, bagi duit RM1 pun tak nak bagi kadang-kadang.
benda ni berlaku di banyak tempat kecuali Bukit Beruntung, yang sangat beruntung. Macam tu lah. Jadi makna kata dalam berjiran ini, dalam semangat kejiranan ni, Nabi pun sebut. Nabi kata apa? Sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Siapa pula orang yang tak beriman ni? Kan? Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, nak tahu kita ni beriman tak beriman, suruh orang lain survey dengan jiran kita. Kita ni okey ke tak okey? Jangan perasan okey je. Kan? Pengurusi satu penduduk pun belum tahu lagi. Contoh kan? Kadang-kadang depan Tuan Haji bukan main lagi. Assalamualaikum. Okey ya, bukan main lagi. Belakang, dia tu tak boleh pakai tu. Kadang ada orang cakap tu. Kan? Depan tak nak tunjuk, belakang bukan main lagi. Berdosa. Tu yang jadi ketua ni, dia kena sabar. Jadi nazir masjid pun kena sabar. Dia datang dengan package. Orang cakap-cakap belakang. Tapi ada satu kerja yang memang cakap belakang. Tahu? Ada satu pekerjaan dia cakap belakang tapi tak berdosa. Tahu apa dia? Dia cakap belakang tapi tak berdosa. Tahu? Tahu tak? Tukang gunting. Dia semua kebanyakan cakap daripada belakang, tapi dia tak berdosa. Sebab dia berbual dengan orang tu. Dia bukan mengumpat. Kan? Yang tak faham lantaklah, payah betul cerita ni kan. Jadi macam itulah ceritanya. Kita hari ni dalam bermasyarakat, nak tahu beriman tak beriman, kena tanya jiran kita. Kena buat baik dengan jiran kita. Bila ditanya oleh sahabat, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi bagi tahu, jiran kita ni 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat-sahabat ni blur sekejap. Kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum aja. Rupanya zaman kita ni baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Tetapi nak beritahu, 40 kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ni wajib baik. Kena baik. Susah lah macam tu. Macam mana pula? Ialah macam mana nak baik? Kita keluar pagi, dia tak balik lagi. Dia balik, kita belum balik lagi. Bila kita balik, dia dah keluar. Contohnya, jiran sekarang kan sibuk. Al-maklum lah, duduk di Rawang, kota metropolitan. Kan? Rawang, sampai tak ada masa lah kan. Datang siamah pun duduk ketika je, sian bang. Contoh lah kan. Tak, punya sibuknya kan. Tapi macam mana? Nak settle macam mana? Nak settle senang aja. Kalau nak baik, jangan ke 40 kiri, 100 kiri, 1 kanan, depan, belakang, semua boleh baik. Macam mana caranya? Caranya pergi masjid. Pergi masjid. Jangan ingat masjid ni kita khaskan kalau dah mati pun nak pergi. Kan? Dah sakit, dah tak tahu nak buat apa, baru jumpa imam, baru jumpa nazir. Tolonglah Tuan Nazir, tak ada siapa nak uruskan jenazah ni, baru cari. Masa itulah cari pengurusi persatuan penduduk. Tu sebab lazimkan diri pergi ke rumah Allah, pergi ke surau, pergi ke masjid. Masjid buat besar-besar tapi orang tak datang. Itu salah satu tanda akhir zaman. Manusia berlumba-lumba membina masjid dengan mewah-mewah, macam-macam kemudahan. Apa lagi? Bising kalau panas, pasang aircon. Dah letak aircon dah. Dulu sujud melantun kepala sebab sujud kat simen. Dah buat tebal dah kapet. Berapa kali tukar dah kapet masjid, betul tak? Orang sumbangkan. Kita hanya perlu datang aja. Kenapa tak nak datang? Kalau datang kat masjid pula, janganlah kejap-kejap sakit perut, kejap-kejap sakit perut. Maksudnya bagi salam tu balik. Lepas bagi salam tu, tunggulah sekejap, zikir, wirid. Lepas tu imam baca doa, walhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala Muhammad. Salam. Kan jangankan 40, 100 kiri, 100 kanan pun boleh baik. Tu dia. Kadang-kadang tengah ada masalah nampak, ya Allah aku nampak engkau, ada benda nak cerita. Lepas tu kalau pasal salam tu jumpa, apa cerita? Dia pun cerita masalah. Sebab nampak jiran-jiran ni ada yang boleh bantu masalah kita. Kau sakit apa? Masalah apa? Sakit berikat. Aku dengar kau pandai urut. Aku urut tak pandai, pijak pandai. Biasanya aku kalau pijak rata. Dia kata, macam tu, alhamdulillah, rata dan tak bangun lagi dah orang tu lepas tu. Jadi
Dan bila ditanya kepada Nabi jiran ni tentang hak ni, jiran ni ada jiran 3 hak, ada jiran 2 hak, jiran 1 hak. Macam mana jiran 3 hak, 2 hak, 1 hak ni? Maka Nabi beritahu, jiran 3 hak tu, dia adalah jiran, dia Islam, dan dia ada pertalian darah dengan kita. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara mara sebab pertalian darah, ada hak sebagai seorang jiran. Kategori kedua, jiran 2 hak, dia bukan saudara mara, tak ada pertalian darah, tapi dia Islam. Maka dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai jiran. Dan jiran yang ketiga, jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia adalah jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebabnya kalau Pengurusi Satuan Penduduk dia buat program ceramah kan, program ceramah macam ni, dia boleh je jemput yang bukan Islam pun boleh datang, tak ada masalah. Samsul Ubat punya ceramah international, George Bush, Ronald Trump semua boleh dengar ceramah Samsul Ubat kan. Dia tak faham lantak dia lah, tapi dia boleh dengar, telinga ada dengar lah. Tapi nak beritahu, boleh je kita jemput orang datang dekat program kita. Contohnya buat jamuan Aidilfitri Satuan Penduduk, panggil aja yang bukan Islam ni datang. Sekali dia datang-datang, nak datang makan-makan dengan kita ni, tiba-tiba azan. Okey, kenapa? Kamu teruskan dia, kami nak solat sekejap. Dia pun tengok kita solat. Tiba-tiba boleh tengok solat kan, tiba-tiba tersentuh hati dia nak memeluk agama Islam. Contoh, mana kita tahu kan? Jadi dengan itu dapatlah kita tambah pahala, sebab syiar yang kita tunjukkan kepada dia, sebab 1 hak dia sebagai seorang jiran kan. Macam tu. Macam hari ni kan, saya first time ni ceramah terasa macam forum perdana. Belah kanan saya macam Ustaz Kazim ada dah, nampak ada. Belah kiri ni saya tak tahu dia panel mana dia tengah fikir ni. Yang ni macam tak nak cakap lah. Makna macam forum perdana lah ni. Ni daripada pejabat mufti macam tu. Dia sajak sikit macam tu. Betul kan. Jadi saya sebenarnya memang betul, saya memang problem sikit kalau ceramah dekat sofa ni, sebab saya tinggi, macam menyangkung masa duduk Tapi itulah kan, tak apalah, saya ada teman, saya okey sikit, kurang sikit lah nervous saya ni kan. Jadi jiran ni penting kita berbuat baik satu dengan yang lain kan? Konsep persaudaraan dalam Islam. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali begitu kan, tadi saya cakap tadi, kalau kita menyakitkan hati jiran kita, maka kita dianggap tidak beriman, betul tak? Tetapi Imam Al-Ghazali menambah lagi satu perkara. Salah satu adab dalam berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Macam mana tu? Maknanya kena sabar pula. Yang sakit hati tu dia jangan fikir sakit hati je. Kadang-kadangnya kita kena sabar, sebab tak semua jiran sama macam kita. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita memang daripada kecil kita memang bercampur gaul dengan ramai orang. Kira kita dah tahu macam mana ragam. Duduk kat kampung dulu kawan-kawan macam mana, jumpa orang tua macam mana, jumpa belia macam mana. Tetapi ada satu hamba Allah yang duduk dekat taman perumahan kita ni, mungkin dia tak sama macam kita. Daripada kecil dia tak campur orang. Dia anak tunggal. Ayahnya dulu kerja dekat hutan contoh. Jadi berkawan dengan borok kan, dengan ungkor, siamang kawan ni. Jadi dia tak biasa bercampur dengan orang. Dia campur dengan binatang saja, macam Tarzan. Dia jadi janggal. Jadi kita sebagai jiran usaha untuk bawa dia berkawan dengan jiran-jiran. Macam tu. Nampak Jadi itu adalah antara adab berjiran yang kita kena faham. Kadang-kadang kita gemar terasa dengan jiran kita kan. Tapi sedangkan jiran kita memang macam tu. Dan ayat jiran, ialah kau jangan ambil hati sangat dengan dia tu. Dia tu mulut dia memang macam itu, kata ayat dia. Mulut dia memang macam tu. Orang perempuan kan, biasalah. Orang perempuan dia memang hobinya berceramah walaupun tak ada tajuk. Macam tu kan. Jadi jangan dipertikaikan bakat semua jadi orang perempuan ni. Dia cakap baca habis poya tu kan. Tapi malam ni nampak elok tertib kan, sebab Samsul Debat ada kat depan. Kan. Tapi boleh je, jangan risau. Dalam ceramah saya ni okey je. Kalau sesiapa nak, tu siapa berniaga tu, boleh lah. Kacang kata, dia jual apa tu?
Jual air. Siapa sambil-sambil dengan ceramah minum air, kalau ada popcorn lagi bagus. Macam tengok ayam pula rasa kan. Tak ada masalah. Tapi satu lagi saya nampak, saya dah mula kesan ada orang dah mula duduk macam ni dah. Itu saya nak beritahu tu step-step awal nak tidur tu. Tak ada masalah, saya okey je. Saya penceramah yang sangat sporting lah, sangat memahami kehendak audiens saya. Cuma minta tolong satu perkara je, nak tidur boleh tidur, tapi jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga kan. Tidurlah sesama. Yang paling aku tak percaya tu, yang kat gelap tu, aku tak percaya sangat tu. Kan, itu ada harapan kejap-kejap lagi tu. Tak ada masalah kan. Sebab itu kelebihan orang mendengar ceramah. Tetapi diberitahu juga standard persaudaraan dalam Islam ada dua. Standard persaudaraan dalam Islam ada dua. Yang pertamanya ithar. Ithar ni maksudnya mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Susah ke senang? Saya tanya, susah ke senang? Susah. Contohlah kat rumah kita ada 6 biji kereta, dah macam Yuska. Ada orang datang, tolong kak, orang rumah saya nak bersalin, boleh saya nak pinjam kereta sebiji, nak bawa isteri saya pergi ke hospital. Saya nak tanya, orang perempuan, orang lelaki diam. Orang perempuan saya nak tanya, daripada kereta nombor 1 sampai kereta nombor 6, kereta yang mana kita bagi pinjam? Kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Itu kan, sebab salah kita akan bagi biasanya kereta yang tak berapa kita pakai. Kereta nombor 1 pula kebetulan baru keluar showroom siang tadi, plastik pun tak buka lagi kan. Kereta tak payah sebut lah jenama apa kan. Kereta tu ala-ala kereta yang Nazir pakai lah, macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Jadi dia tak nak bagi, dia bagi kereta yang nombor 6. Kereta nombor 6 tu pula kereta yang jenama Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmikan kat Jabatan Pulau Pinang dulu. Macam tu lah punya lamanya. Allahu Akbar, kau ni pun nak bagi pinjam. Pinjamlah kereta ni. Tak apalah, terima kasih banyak terima kasih banyak. Tapi nanti dulu sebelum kau nak pinjam tu, dia ada pantang larang. Ada pantang larang pula kereta tu. Apa dia? Kau kalau nak masuk gear tu, kau goyang-goyang sikit. Goyang-goyang sikit, gap. Tu baru gear 1. Oh macam tu. Allahu Akbar, azab betul nak pinjam kita orang ni. Tak apalah, terima kasih banyak. Ada satu lagi, apa dia? Dia break kereta ni biasanya tak makan, tapi insya-Allah doa-doa lah, langsung tak jadi pinjam. Apa benda bagi pinjam kereta orang ni, kereta yang teruk-teruk. Bagilah kereta yang baru keluar showroom tadi, plastik tak buka lagi. Kalau tumpah darah senang kan, tumpah darah pun dalam kereta tu ada plastik, alah dah settle sebenarnya masalah. Tapi kita yang berkira sangat. Wah, tu semua harta dunia je. Jangan petikai kenapa kita duduk kursi plastik. Nazir dengan pengurusi tu elok duduk sofa panjang tu. Jangan petikai. Orang yang duduk sini tanggungjawab dia besar. Termasuk yang pegang mikrofon ni. Tak boleh lari dah ni. Sebab kiri kanan pakai samping, nak lari macam mana? Kan? Itulah bahaya ni. Jadi macam itulah keadaan dia. Jadi makna kata tanggungjawab besar. Untung orang duduk sini kat depan ni. Yang paling untung yang belakang tu. Sebab dia balik pun orang tak perasan. Gelap. Tengok cahaya sangat kan. Macam tu kan. Hati-hati yang dalam gelap tu. Kang tengok tiba-tiba pegang-pegang kan, peluk-peluk bini orang lain pula. Jaga. Tu gelap tak berapa perasan sangat tu. Itu ada gelong suara. Hati-hati, kejap ni orang tua pula keluar dari situ. Jaga kan. Jadi makna kata standard persaudaraan yang pertama tu susah sikit. Kita kalau nak tolong orang pun tak ada sampai menyusahkan diri kita. Contoh kita pergi beli ayam goreng segera, ayam goreng segera yang ada orang tua rambut putih berkacamata duduk kat depan tu. Tak payahlah sebut, dia tak taja ceramah kita malam ni. Tu sebab saya tak nak sebut jenama dia, aku bagi clue je kan. Jadi kita belilah ayam goreng tu dalam satu plastik besar. Tiba-tiba sampai dekat depan rumah, terdengar anak jiran tu nangis. Kenapa dek? Ayah dah lama tak balik, kita orang lapar.
Kalau standard dia ithar mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri, dek, ambil semua ayam ni, kau bagi makan adik-beradik kau, masuk dalam. Tak apa ke pakcik? Ambil lah, makan lah. Itu baru ithar. Tapi ada sambungan kisah tu. Bila lelaki tu, suami tu masuk dalam rumah, isteri tanya, mana ayam? Ayam. Itu soalan yang paling susah sekali. Dia bukan takut bini, tapi bininya menakutkan. Nampak orang perempuan ni dekat sini sopan santun. Sopan santun. Macam tu kan. Nampak sopan santun. Ya Allah, tapi balik rumah dia lah, hui, dia punya samsing. Jangan cakap lah. Bukan orang sini, tempat lain. Saya pernah ceramahkan satu masjid, Tuan Nazir, Masjid Kuala Pilah. Saya ceramah maulud. Saya tanya, makcik, selawat apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dah kena marah pula aku tanya. Sorry, lain macam lah. Penceramah apa kena sound. Dan jangan risau. Kalau saya tanya tu, saya jawab balik semula. Jangan risau. Jadi makna kata kita ni jangan garang-garang sangat. Kesian. Suami tu buat benda baik. Mana ayam? Kesian orang sebelah tu. Tu abang bagi kat dia, lapar lah. Fikir rumah sebelah aja. Kita ni sabar. Kau bersiap sekarang. Jom kita pergi makan dekat sana panas-panas. Macam tu kaedah dia kan. Orang perempuan ni memang macam tu. Kadang-kadang nak marah aja, balik cepat salah, balik lambat salah, tak balik lagi marah. Aduh, hai kan. Lambat balik, ingat ni hotel. Dia sound suami ni kan. Lepas tu balik awal lagi ni, salah juga kan. Jadi orang lelaki kalau balik awal, bini tegur. Awal lagi ni, start motor keluar balik. Hai, ke mana tu bang? Awal lagi juga tu. Tengok dia marah lagi ke tidak kan. Ya, alhamdulillah, akhirnya ada juga yang memenuhkan tempat duduk depan. Untuk makluman, siapa yang duduk depan ni, dia layak untuk cabutan bertuah. Ya, dah dia tak duduk depan ni balik, tak jadi duduk belakang. Okey, alhamdulillah. Lah dia tinggal di kursi depan tu. Tak apalah. Rugilah tak apa. Jadi kata nak tengok Samsul debat dekat-dekat, ni duduk je jauh apa. Tadi dah ada 2-3 orang depan muka. Macam pandang ustaz. Sound pula tu. Kedepanan depan, tak boleh mana nampak lain kan. Macam tu lah orang ni kan. Macam-macam. Jangan lupa dah ambil gambar, frame kan. Ambil gambar, simpan dalam handphone. Lepas tu kena format. Buat apa kan? Cuci, masuk dalam frame, letak sebelah gambar suami tu. Tengok suami cemburu tak cemburu kan. Contoh. Okey, jadi isar. Satu lagi, standard yang kedua, isar tu berat. Yang rendah sikit, iaitu salamatus sadri, berlapang dada. Masalahnya, jangankan dengan jiran-jiran, kadang-kadang dengan adik-beradik sendiri pun tak boleh nak berlapang dada. Macam mana? Berkira dengan adik-beradik sendiri ni. Bergaduh. Banyak dah saya tengok, saya jumpa bergaduh. Kadang malam meninggal ayahnya tu, bergaduh adik-beradik, berebut duit yang ditinggalkan oleh arwah. Okey, kita kena pandang. Orang ambil gambar, pandang. Dah. Okey. Okey, kena posing satu lagi. Lebih-lebih sampai ke depan dia. Cepat. Ayolah, cepatlah. Cepat. Boleh. Cepat. Yang lain jangan buat dia seorang yang buat ni. La ilaha. Okey, cepat. Untuk makluman Kak ceramah sedang berlangsung ya. Belum habis gini. Aduh. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah saya ceramah. First time ni. Itulah namanya Bukit Beruntung. Beruntung orang sini kan. Aduh, goli mati dan. Saya takkan lupa memori ni. Saya rasa Tuan Azim tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Allahu Akbar. Itulah dia bagi betis nak paha. Dah ambil gambar, dekat lagi tak apa, selfie pula. Hebat. Aduh, berair mata aku. Okeylah. Jadi
Standard yang kedua, salam atau belapang dada tu kadang adik-beradik sendiri pun tak dapat nak buat macam tu. Saya selalu cerita ada satu masalah ni, saya sendiri yang bawa hamba Allah ni pergi ke pejabat peguam. Pejabat peguam, dia kata dia ada satu masalah. Dulu dia ada satu tanah. Tanah ni tanah pinggir, terbiar. Jadi namanya asalnya nama maknya. Nak dipecahkan, nak bagi kepada 9 nama tak sesuai. Sebab tanah tu kecil je. Tanah tu kecil. Tapi kecil-kecil pun bolehlah nak buat dalam beberapa lot, dalam 3-4 pintu rumah kedai. Jadi adik yang bongsu kata, daripada 7 beradik, daripada 8 beradik, dia kata boleh tak dia nak usahakan tanah ni. Adik-beradik kata ambil lah. Nak buat apa tanah tu? Kata kena ambil lah buat. Jadi setujulah, tukarlah nama adik. Adik ni pun usahakan, terangkan tanah tu. Kemudian dia bayar kontraktor, ratakan pula, tambak tanah, bagi rata. Akhirnya terbina lah 4 pintu rumah kedai, 2 tingkat tak silap saya. Buat joint venture agreement dengan pemaju, dan pemaju beli, bayar sebagai pampasan kepada dia. Dapatlah 1 juta lebih. Dapat 1 juta lebih, dia bagi-bagi dekat adik-beradik dia. Ni dia cerita balik kat saya ni dengan peguam ni. Dia bagi macam mana? Yang seorang dia bagi berasa, yang seorang 25,000, yang seorang 20,000, yang seorang tu 15,000, yang seorang tu 13,000, yang seorang tu 17,000, yang seorang tu 30,000. Dia bagi macam tu. Apa soalan nak tanya bila dengar cerita tu macam tu? Agak-agak lah, apa soalan nak tanya? Kenapa lain-lain kan? Itulah soalan saya tanya. Apa sahaja tak sama bang? Yang ni saya tolak, saya siap hutang dia orang kat saya, dia kata. Maknanya sebelum ni adik-beradik ni pernah berhutang dengan dia. Jadi dia tolak, saya siap, anggap hutang selesai dan bagi duit. Dan bila bagi duit dekat adik-beradik yang lain, mula-mula suka. Tetapi datangnya syaitanir rajim membisikkan kepada beberapa orang ni. Tiba-tiba ada salah seorang daripada adik-beradik ni bersuara, sepatutnya duit tu kena bagi sama rata dekat kita semua. Maka datanglah satu tuntutan, bawa ke mahkamah, menuntut daripada adik supaya bagi duit 1 juta lebih tadi bagi sama rata. Maka sebab itulah dia bawa saya, cerita kat saya, jumpa dengan peguam, panel peguam, pergi jumpa, bincang. Akhirnya berlangsunglah kes di mahkamah. Setelah 2 ke 3 tahun turun naik mahkamah, akhirnya mahkamah memutuskan dia nak bagi untung. Tu saya ringkaskan keputusan tu. Maknanya dia sebagai pemilik tanah yang sah, berhak nak bagi ke tak nak bagi. Jadi kalau dia bagi 20 ke 10, dia tak nak bagi pun boleh. Tapi baik dah tu dia bagi tu. Dan memang betul kes tu selesai di mahkamah. Tapi hakikat dia, untuk makluman semua,